أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Untuk memberkati majlis kita pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Sab'ul Mathani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Pengurus Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, barisan pegawai masjid, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perhimpunan yang mulia, iaitu majlis ilmu. Dan saya ucapkan tahniah kepada pihak Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang yang terusan menganjurkan majlis ilmu walaupun dalam keadaan kita berada dalam situasi perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun PKPB. Ia tidak menjadi alasan untuk pihak masjid menganjurkan majlis ilmu, dan mengadakan majlis pengimarahan masjid. Moga-moga usaha yang dilakukan oleh pihak pengurusan masjid diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menyuburkan budaya ilmu di kalangan umat Islam, di kalangan ahli qaryah, di kalangan para jemaah. Tidak ada alasan sebenarnya tuan-tuan untuk kita menganjurkan majlis ilmu. Tidak ada alasan untuk kita tak dapat untuk berada dalam majlis ilmu. Yang penting tuan-tuan, pihak masjid telah pun berusaha menganjurkan majlis ilmu. Tinggal lagi kita para jemaah tepuk dada tanya iman. Di mana kita? Ramai yang mempertikaikan kenapa masjid tak buka, kenapa masjid ditutup, kenapa tak boleh nak solat, kenapa tak boleh nak adakan majlis ilmu. Tapi persoalannya di saat masjid dibuka nanti ataupun walaupun masjid belum buka, majlis ilmu dianjurkan oleh pihak masjid. Tetapi berapa ramai di kalangan ahli-ahli qaryah, berapa ramai di kalangan kita yang sanggup untuk memberikan komitmen duduk di dalam majlis ilmu. Duduk untuk menadah ilmu daripada tuan-tuan guru, daripada para asatizah yang menyampaikan ilmu. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi di kalangan orang-orang yang cinta terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi di kalangan orang-orang yang cinta di dalam majlis-majlis ilmu. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, kun aliman, jadilah kamu seboleh-bolehnya orang alim yang menyampaikan ilmu, yang mengetahui, mempelajari, mendalami sesuatu ilmu. Kalau tak boleh nak jadi alim, au muta'alliman, kata Nabi, jadilah orang yang belajar. Orang yang nak sentiasa duduk dalam majlis ilmu, mengetahui dan berusaha memahami kewajipan kita sebagai seorang muslim, tanggungjawab kita terhadap fardu ain ataupun fardu kifayah.
Kalau kita tak mampu nak jadi muta'alim, nak jadi alim tak mampu, kan? Nak jadi orang yang belajar tak mampu, paling kurang kita menjadi mustami'an, orang yang nak dengar. Dia tak nak belajar pun tapi dia nak dengar. Apa ustaz nak sampaikan pada malam ini. Kalau tak mampu nak jadi orang yang dengar, paling kurang dia jadi muhibban, orang yang cinta dengan majlis ilmu. Mungkin dia tak berkesempatan, dia sibuk, kan, tapi dia tahu dekat wall FB malam ni ada tertera, Afin Bank 105070001206. Dia tak dapat nak dengar, tapi dia seronok dan dia tahu masjid ada kos, nak bayar beri sagu hati kepada para asatizah. Masjid ada kos nak buat program pengimarahan masjid, maka dia seronok dan dia nak menyumbang. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang di sana, dalam wall FB ni ada, FB Live ni ada tertera. Jadi sekurang-kurangnya kita jadi 4 golongan ini, tuan-tuan, yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tidak menjadi golongan yang kelima. Orang alim pun tidak, yang nak belajar pun tidak, yang nak mendengar pun tidak, yang suka ataupun seronok dengan majlis ilmu pun tidak. Maknanya kita ni orang yang langsung tak nak dengan majlis ilmu. Tapi kalau bergegar vaganza, kitalah yang duduk depan, kitalah yang cepat-cepat SMS mengundi. Masya Allah, tuan-tuan. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah daripada menjadi golongan-golongan yang seumpama itu. Baik, tuan-tuan, para penonton sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni saya diminta oleh pihak masjid untuk membincangkan dan membentangkan suatu tajuk, yang hari ini menjadi suatu isu di kalangan rakyat Malaysia, kan, terutamanya selepas pembentangan bajet 2021 oleh Menteri Kewangan, yang sebelum itu ramai yang menuntut daripada pihak KWSP untuk diberikan kepada pencarum-pencarum, penyimpan-penyimpan KWSP kebenaran untuk mengeluarkan wang KWSP. Dan sebenarnya pengeluaran KWSP ni, tuan-tuan, bukan hanya apa yang telah dibentangkan dan diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini saja. Sebenarnya dah banyak insentif dan juga skim pengeluaran KWSP yang diberikan oleh pihak kerajaan, ataupun pihak pengurusan KWSP kepada pencarum-pencarum. Jadi isunya, tuan-tuan, yang kita nak bincang adalah khusus tentang zakat pengeluaran wang simpanan KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja, ataupun bahasa Jawanya EPF, kan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa zakat merupakan di antara salah satu rukun Islam. Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan saat Allah menyatakan ayat berkaitan ataupun perintah berkaitan solat, wa aqimus solah, dirikanlah kamu akan solat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sama, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Bahkan para ulama mengatakan terdapat lebih daripada 20 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran, perintah solat yang disekalikan dengan perintah zakat, sehingga digelar solat dan zakat ini merupakan syariat ataupun ibadah kembar. Di mana diturunkan ayat berkaitan solat, Allah turunkan juga beserta ayat tersebut perintah zakat, wa aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikanlah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Seolah-olah memberikan gambaran kepada kita, tidak sempurna orang yang memelihara solat, sekiranya dia tidak menunaikan satu lagi ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu zakat. Sehingga ada ulama yang mengatakan sesungguhnya ibadah solat itu merupakan simbol dan lambang hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang yang kita dirikan
solat yang kita tunaikan itu adalah simbol ketaatan kita, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada keistimewaan ibadah zakat, di mana zakat, ya, bila saat kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat itu diserahkan kepada 8 golongan asnaf dari kalangan manusia. Ya, 8 golongan asnaf tu di kalangan manusia, tuan-tuan. Bukan Allah suruh, ya, kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebagaimana, ya, ibadat amalan-amalan agama lain. Kan? Kalau orang Buddha dia sembahyang, tuan-tuan, pisang tu dibagi kepada Tuhan mereka. Ya, kalau tengok orang Hindu, kalau mereka sembahyang dikalungkan bunga kepada Tuhan mereka. Ya, dikorbankan binatang-binatang untuk Tuhan mereka. Dah. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bersifat Al-Ghani. Ya, dia Maha Kaya dan dia adalah Tuhan yang tidak memerlukan kepada makhluk. Allah tidak perlu kepada harta zakat yang, ya, ada pada yang wajib untuk kita keluarkan. Tetapi kepada siapakah Allah perintahkan ibadah zakat itu ditunaikan? Kepada 8 golongan asnaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Ya, ila akhiril ayat. 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, untuk diberikan, ya, zakat tersebut kepada 8 golongan asnaf tersebut. Jadi, ya, seolah-olah tidak sempurna kalau sekiranya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak kisah dengan apa yang berlaku dengan jiran sekeliling kita, dengan saudara mara kita, dengan, ya, orang-orang di kampung kita yang berada dalam kesusahan. Sebab itu Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam suatu hadis, ya, wallahi la yu'min. Nabi ulang sebanyak 3 kali, demi Allah tidak beriman. Ya, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa, tuan-tuan? Orang yang kekenyangan sedangkan jirannya berada dalam keadaan kelaparan. Ya, kita dengan lauk pauk yang hebat, kita dengan harta yang, ya, mewah, ya, dengan rezeki yang melimpah ruah, tetapi kita membiarkan orang di sekeliling kita, jiran kita, adik-beradik kita, bahkan kadang-kadang sampai mak bapak kita tak dapat nak makan. Adik-beradik kita dalam keadaan, ya, kesusahan. Nabi SAW mengatakan orang ini sebenarnya tidak beriman. Ya, walaupun orang itu orang yang menjaga solat, bangun qiyamul lail dan seumpamanya, dia jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Sebab itu di dalam Islam, ya, hubungan yang perlu dipelihara oleh seorang mukmin bukan hanya sekadar hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia. Ya, sebab itu zakat ini, ya, juga, tuan-tuan, dia menjadi suatu tarbiyah, menjadi suatu didikan untuk kita, ya, membina ataupun mendidik akhlak mulia, ya, dengan sesama manusia. Ya, sebab itu orang yang hebat ibadahnya tetapi buruk akhlaknya boleh menyebabkan dia terhumban di dalam api neraka yang paling dalam. Tetapi orang yang biasa ibadahnya tetapi baik akhlaknya boleh menyebabkan dia berada di dalam syurga yang paling tinggi. Ya, bukan tak sembahyang tapi akhlak baik. Ya, itu golongan, ya, orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Dia kata, buat apa aku sembahyang tapi akhlak buruk, buat apa aku puasa tapi akhlak buruk. Ya, biar aku akhlaknya baik. Jangan anggap aku tak pakai tudung. Ya, aku ni orang jahat. Dah, kejahatan ni, tuan-tuan, bukan dinilai pada orang yang, ya, dia ni suka derma atau tak derma, orang yang cakapnya baik ataupun tak. Ya, kebaikan, ya, pada di sisi Islam neracanya adalah pada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut logik manusia. Kan?
Ya, dia ni tak pakai tudung tapi akhlaknya baik, jaga mak bapak kan, suka tolong orang. Oh, dia tu orang baik. Ya, dia baik pada akhlak tetapi tidak baik dari sudut ketaatannya syariat ketaatannya terhadap pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang jaga solat, orang yang qiyamul lail, orang yang puasa, dia taat pada Allah dari sudut syariat dan perintah-perintah kefarduan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tetapi dia tidak mengikut perintah Allah dari sudut hubungannya sesama manusia. Jadi kita sebagai seorang mukmin, tuan-tuan, kita nak baik pada kedua-dua sudut. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Maka di saat Allah menyatakan wa aqimus solah wa atuz zakat, tunaikanlah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, maknanya apa, tuan-tuan? Falsafahnya Allah nak kita jadi hamba yang bukan hanya jaga hubungan dengan Allah tapi juga kita menjaga hubungan sesama manusia. Jadi maknanya kalau orang yang menganggap cukuplah aku jaga semayang, cukuplah aku puasa, aku pergi haji, tapi saat dia meminggirkan ibadah zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi sempurna imannya. Begitu juga orang yang dah bayar zakat, yang dermawan, suka menderma tapi tak sembahyang. Tak boleh, tuan-tuan. Segala peraturan dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi bila kita jelas bahawa zakat merupakan di antara salah satu syariat, di antara salah satu kefarduan. Kita kena tahu bahawa zakat ini merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Difardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Baik. Kalau kita melihat zakat ni ada dua prinsip yang utama, tuan-tuan. Yang pertama, kepada siapakah zakat itu layak perlu diagihkan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan siapakah golongan asnaf yang layak menerima zakat. Di sana ada nas yang qat'i, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah zakat itu adalah untuk para fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, orang yang berhutang, riqab, orang yang terbelenggu ataupun hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Dan gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wa bani sabil, dan juga orang yang keputusan bekalan dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang layak untuk menerima zakat. Dan menjadi persoalan ataupun prinsip yang kedua yang paling penting dalam perbahasan zakat adalah harta yang diwajibkan zakat. Untuk makluman, tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana golongan asnaf telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh syariat, maka begitu juga tentang harta yang diwajibkan zakat. Bukan semua harta yang dimiliki oleh orang Islam diwajibkan zakat. Harta yang diwajibkan zakat ini adalah berdasarkan kepada nas syara. Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita merujuk pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat 5 jenis harta yang dari sudut nas syarat, terutamanya dalam hadis Nabi SAW yang diwajibkan zakat. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat 5 jenis harta yang difardukan oleh Rasulullah SAW yang diwajibkan zakat. Antaranya adalah zakat az-zahab wal fiddah, ataupun emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Kerana emas dan perak selain daripada dijadikan perhiasan, pada zaman itu emas dan perak menjadi mata wang yang digunakan sebagai alat pertukaran oleh manusia, termasuklah umat Islam. Walaupun emas dan perak itu asalnya adalah mata wang dicipta oleh kerajaan Rom dan Parsi, tapi apabila datangnya Islam, Rasulullah mengiktiraf mata wang emas dan perak sebagai mata wang. Maka diwajibkan zakat.
Ya, kemudian zakat perniagaan ataupun ya zakatut tijarah ataupun arud tijarah. Ya, kerana perniagaan juga wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat al-an'am, zakat ternakan. Ya, binatang-binatang ternakan sebagaimana yang dinaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 4 jenis iaitu lembu, unta, lembu, kerbau dan kambing. Ya, bukan semua binatang diwajibkan zakat. Kemudian zakat az-zira'ah, ya, ataupun zakat tanaman, ya, ataupun pertanian. Ini juga diwajibkan. Dan zakat pertanian pun tuan-tuan bukan semua jenis pertanian ataupun tanaman yang diwajibkan zakat. Ya, hanya tanaman yang menjadi makanan asasi sesuatu masyarakat ataupun penduduk di sebuah negara ataupun sebuah tempat yang diwajibkan zakat. Orang tanam durian tak wajib zakat. Tapi kalau durian tu dijual, menghasilkan pendapatan ataupun diniagakan, ya, dikenakan zakat bukan atas tanaman tapi atas ya perniagaan tersebut ataupun pendapatan. Dan yang terakhir yang wujud pada zaman Nabi adalah zakat galian. Ya, ma'adin. Ya, zakat al-ma'adin. Ya, zakat galian ataupun zakat harta yang tersimpan di dalam bumi, perut bumi ataupun zakat harta karun. Baik. Salah satu di antara yang saya sebutkan tadi adalah zakat az-zahab wal fiddah ataupun disebut sebagai an-nuqud, mata wang. Ya, adakah zaman Nabi dulu tuan-tuan terdapat wang KWSP? Tidak wujud. Adakah pada zaman Nabi dahulu terdapat pelaburan saham? Tidak wujud. Adakah zaman Nabi dulu terdapat bank yang menjadi tempat untuk menyimpan wang yang dimiliki oleh individu? Tidak wujud. Ya, jadi bagaimana hari ini tuan-tuan ulama mengeluarkan fatwa dan berijtihad wajib zakat wang simpanan, wajib zakat pelaburan saham, wajib zakat simpanan KWSP, wajib zakat pendapatan. Ya, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok konsep asas harta itu wujud pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi, wang emas dan perak menjadi alat pertukaran dan disimpan oleh individu di dalam rumah. Tapi hari ini oleh kerana kecanggihan teknologi, ya, dan juga pemikiran manusia, mereka mencipta instrumen-instrumen untuk manusia mengumpul dan mencipta kekayaan. Orang cipta bank untuk menyimpan duit. Orang menyediakan platform ataupun bursa untuk individu-individu dan syarikat melabur dalam saham dan mengembangkan wang mereka. Ya, kerajaan mewujudkan kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP untuk menjadi simpanan bagi orang-orang yang apabila sampai umur pencen supaya mereka dapat survive dan digunakan bagi membiayai kehidupan mereka selepas bersara. Ya, bendanya tetap sama tuan-tuan, duit, tetapi instrumen mereka untuk menjana dan mereka menggunakan wang ini, ya, mereka menggunakan akal fikiran dan kecanggihan teknologi yang sedia ada, mereka wujudkan instrumen-instrumen. Ya, KWSP tetap wang. Ya, orang apabila simpan dalam KWSP, apa yang disimpan tuan-tuan? Duit. Ya, jadi duit dah wujud zaman Nabi, tapi KWSP tak wujud zaman Nabi. Benda tu kaedah je berbeza, instrumen je berbeza tuan-tuan, tapi benda tetap wujud. Zaman Nabi tak ada bursa, ya, Dow Jones ke, KLCI ke, ataupun apa lagi kalau dekat Jepun tu apa, Nikkei dan seumpamanya. Tak wujud, tapi zaman ini wujud. Orang labur dalam saham ni tuan-tuan, apa yang mereka laburkan? Duit mereka. Ya, maka tuan-tuan, sebab itu para ulama berijtihad. Walaupun instrumen-instrumen yang baru wujud dalam menghimpun dan mengumpulkan kekayaan, tapi benda yang mereka gunakan adalah tetap sama, iaitu duit. Baik, maka sebab itu apabila wujud pada hari ini, ya, caruman KWSP yang tersimpan di dalam akaun pekerja,
Ya, sama ada daripada caruman pendapatan, ya, daripada pendapatan mereka, dan juga sebenarnya ditambah dengan caruman majikan sebagaimana Akta KWSP, maka wang yang terkumpul itu apabila dia begini tuan-tuan. Ya, selagi mana wang KWSP yang dicarum oleh pekerja dan juga majikan berada di dalam akaun pencarum, ya, dia adalah wang yang tidak memiliki salah satu syarat wajib zakat, iaitu milkut tam ataupun milik sempurna. Ya, syarat wajib zakat ni tuan-tuan, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, Islam. Ya, sebab apa? Hanya orang Islam sahaja yang diwajibkan zakat. Orang bukan Islam kaya macam mana, Bill Gates, dia seorang bilioner, tak tahulah trilioner, dia tak wajib zakat. Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, walaupun dia kaya, dia tak wajib zakat. Sebab apa? Sebab dia non-Muslim. So, harta tu bukan harta orang Islam, dia tak diwajibkan zakat. Yang kedua, syarat yang kedua tuan-tuan. Ya, kena ingat ya, budak kecil, orang gila. Ya, itu budak kecil dan orang gila bukan syarat wajib zakat. Maknanya apa? Kalau orang gila, dia ada akaun 1 juta dalam akaun, dia wajib zakat. Budak kecil, kanak-kanak tuan-tuan, bapak dia mati, meninggalkan pusaka sebanyak 1 bilion. Budak kecil ni diwajibkan zakat. Ya, sebab zakat adalah kewajipan yang diletakkan atas harta, bukan atas, ya, individu tu. Jadi cumanya orang gila dan kanak-kanak ni siapa yang wajib menunaikan zakat mereka? Yang wajib adalah, ya, wali mereka, ya, ataupun penjaga mereka. Jadi pertama Islam, yang kedua mencukupi haul. Ya, ada sebahagian harta zakat yang ada syarat haul, ada sebahagian harta zakat tak ada syarat haul. Contohnya pertanian. Dapat saja, tunai saja ataupun tuai saja terus wajib zakat sekiranya cukup nisab. Yang ketiga mesti mencukupi nisab. Satu harta tu dia mesti mencukupi nisab. Dan nisab harta zakat ni berbeza-beza. Ya, kalau emas dan perak 2.5% ataupun daripada ataupun 85 gram. Ya, nilai yang bersamaan dengan nilai emas 85 gram. Sekarang ni lebih kurang 18,500. Ya. Kalau zakat unta, nisab dia berbeza, 5 ekor. Kalau zakat lembu, ya, 20 ekor. Kalau zakat kambing, 40 ekor. Ada kambing 40 ekor, dah setahun dia bela, wajib zakat. Okey. Dan syarat yang keempat tuan-tuan adalah milik sempurna. Apa makna milik sempurna ataupun milik kutam? Ya, tidak ada ikatan, tidak ada halangan. Ya, dia mesti ada 2 syarat. Milkut tam ni dia mesti ada syarat. Yang pertama, milkut tamlik. Ya, ataupun milkul hirzi. Dia ni harta tu dia yang pegang. Ya, dia yang pegang. Okey, dia yang kontrol. Okey, yang kedua milkut tasarruf. Yang kedua ni dia yang kontrol. Maknanya dia nak keluarkan bila-bila masa boleh, dia nak bayar, buat transaksi, apa pun dia buat boleh. Ya. Kalau dia ada miliki milkul hirzi, contoh macam KWSP, milkul hirzi tu kita ada kuasa. Maknanya akaun tu akaun kita, kita tak boleh tukar, kita tak nak tukar pada orang lain, kita ada hak, tapi kita tak ada syarat yang kedua, milkul tasarruf. Yang ni kita tak ada syaratnya. Kita tak boleh nak keluarkan, kita tak boleh nak jadikan bayaran, kita tak boleh nak belanja untuk keperluan kita, melainkan pada skim-skim yang dibenarkan oleh KWSP. Jadi makna syarat kedua, milkut tasarruf ni kita tak ada. Milkul hirzi kita ada, sebab akaun tu kita punya. Orang lain tak boleh usik. Tak boleh tiba-tiba nak tukar pada orang lain, tak boleh. Okay, tapi milkut tasarruf kita tak ada. Maka apabila tidak wujud syarat milkut tam, maka harta ini terlepas daripada kewajipan zakat. Sebab itu selagi mana berada dalam akaun kita, harta itu tak wajib zakat. Namun tuan-tuan, apabila KWSP mewujudkan skim pengeluaran, sama ada, dia banyak sebenarnya tuan-tuan skim pengeluaran, tuan-tuan boleh semak dekat website KWSP. Ada pengeluaran yang apabila mencapai umur 55 tahun. Yang ni akaun 1, akaun 2, bila kita dah umur 55, kita boleh keluarkan tuan-tuan. Ya, sekarang ni ada pilihan. Sebab persaraan kerajaan dah naikkan pada umur 60. Jadi pencarum dia boleh buat pilihan sama ada nak pilih 60 tahun ke ataupun nak pilih 55 tahun. Dan saya dapat maklumat daripada website KWSP dan daripada pegawai KWSP sekarang ni ada pengeluaran umur 50 tahun. Dia daripada akaun 2. Ya, umur 50 tahun akaun 2 kita boleh keluarkan semua tuan-tuan.
Ya. Dan ada pengeluaran tuan-tuan sebelum umur 55 tahun ni yang disediakan oleh pihak KWSP untuk keperluan-keperluan semasa pencarum. Contohnya pengeluaran untuk bayar rumah, pengeluaran untuk dulu ada beli laptop, pengeluaran untuk perubatan, pengeluaran untuk anak belajar, pengeluaran macam-macam lah. Sekarang ni ada pula yang sempena COVID pengeluaran untuk yang 500 sebulan sehingga bulan berapa diberikan oleh kerajaan untuk membantu mereka yang kehilangan pendapatan, dan termasuklah yang baru diluluskan dalam bajet 2021 baru-baru ni oleh Menteri Kewangan, pengeluaran secara one off sebanyak RM10,000 daripada akaun 1. Jadi tuan-tuan, apabila pencarum yang dah terlepas daripada kewajipan zakat selama bertahun-tahun mereka simpan, apabila datang syarat milik sempurna itu, maka datanglah kewajipan untuk menunaikan zakat. Sebab itu mereka-mereka yang mengeluarkan simpanan mereka daripada KWSP sebelum umur 55 tahun, melalui skim-skim yang disediakan oleh KWSP tadi, mereka wajib untuk menunaikan zakat. Namun tuan-tuan, berdasarkan kepada fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, kewajipan zakat ke atas simpanan KWSP sebelum umur 55 tahun bergantung kepada keadaan individu dan melihat kepada kewajipan zakat pendapatan pekerja tersebut ataupun pencarum KWSP. Macam mana tuan-tuan? Dia begini. Dia ada beberapa keadaan. Yang pertama tuan-tuan, sama ada pengeluaran yang dikeluarkan itu melebihi nisab ataupun tidak. Dan kadang-kadang ada yang keluarkan melebihi nisab, kadang-kadang ada yang keluarkan tidak melebihi nisab. Namun dia bergantung kepada keadaan ataupun status kewajipan zakat pendapatan seseorang individu. Dia begini. Sekiranya seorang yang mengeluarkan wang simpanan KWSP, tak kiralah sama ada melebihi nisab ataupun kurang daripada nisab, berdasarkan kepada fatwa Negeri Selangor, sekiranya dia adalah seorang yang wajib mengeluarkan zakat pendapatan. Contohnya dia adalah orang yang buat potongan gaji, sebab gaji ataupun pendapatannya telah wajib zakat. Gaji dia katalah 10,000 sebulan. Apabila dicampurkan pendapatannya selama setahun, ditolak dengan had kifayah, lebihan daripada pendapatan selepas tolakan melebihi nisab, maka dia adalah orang yang wajib untuk bayar zakat pendapatan. Jadi dia ni memang orang yang wajib bayar zakat pendapatan. Apabila orang yang macam ni, apabila dia mengeluarkan simpanan KWSP, maka simpanan pengeluaran tadi tu sama ada yang 10K, sama ada yang dia buat bayar loan rumah dia, sama ada dia buat untuk apa-apalah. So dia keluar, sama ada cukup nisab ataupun tak cukup nisab, pengeluaran tersebut wajib ditunaikan zakat. Sebab apa? Sebab dia ni memang orang yang dah wajib bayar zakat pendapatan. Kenapa kita wajibkan zakat terhadap pengeluaran KWSP tadi? Kerana begini tuan-tuan. Pada pandangan fatwa Negeri Selangor, wang simpanan pekerja ataupun KWSP adalah caruman yang diambil daripada pendapatan pekerja. Baik, kita simpan KWSP ni daripada mana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok dalam slip gaji tuan-tuan. Setiap bulan ni majikan akan potong daripada pendapatan kita untuk dicarum ke dalam KWSP ditambah dengan caruman majikan. Jadi maknanya KWSP ni sumbernya daripada mana? Daripada gaji kita. Kan? So, yang diambil tiap-tiap bulan tu dicarum dalam KWSP, jumlah ini sebenarnya terlepas daripada kewajipan zakat. Sebab tu kalau dalam taksiran zakat pendapatan, apa yang dicarum daripada gaji kita untuk dimasukkan dalam KWSP itu tak wajib zakat. Jadi seolah-olah tuan-tuan, bertahun-tahun kita ni dapat gaji, dimasukkan dalam KWSP, jumlah yang dimasukkan dalam KWSP itu
terlepas daripada kewajipan zakat. Bertahun-tahun tuan-tuan terlepas daripada kewajipan zakat. Jadi saat sebab apa tak wajib zakat? Tadi saya dah jelaskan kerana tak ada syarat milik sempurna. Jadi apabila kerajaan benarkan untuk kita buat pengeluaran, maka syarat milik sempurna itu wujud, maka saat itu datangnya kewajipan zakat terhadap individu ataupun pekerja yang mengeluarkan wang daripada KWSP tersebut. Dah bertahun-tahun dah tuan-tuan terlepas. Saat kita boleh keluar, waktu tu barulah kewajipan tu datang. Selama bertahun-tahun kita disimpan, tak kena zakat pun tuan-tuan, tak wajib. Sebab apa? Tak ada syarat milik sempurna. Jadi oleh kerana KWSP itu asalnya adalah daripada pendapatan, sebab itu tadi berdasarkan fatwa Negeri Sembilan, kita tengok macam mana status pendapatan kita. Kalau kita orang yang wajib bayar zakat pendapatan, maka KWSP yang kita keluarkan, walaupun tak cukup nisab, apatah lagi kalau lebih nisab, dia kena dicampurkan saja. Maknanya jumlah yang kita keluarkan daripada KWSP itu diwajibkan zakat. Itu keadaan pertama. Orang tu dia wajib bayar zakat pendapatan. Keluar saja, walaupun tak cukup nisab KWSP itu, wajib dikeluarkan. Banyak tak banyak pun 2.5%. Kalau dia keluarkan 100 sebulan, 100 kali 2.5%, baru 25, RM2.5 je tuan-tuan. Kalau dia keluarkan 10,000, baru 250. Ada lagi 9,750 kita boleh guna tuan-tuan. InsyaAllah walaupun kita bagi, kita nak serah pada asnaf tuan-tuan, 9,000 yang baki ada. Kita jangan tengok yang kita keluar tu tuan-tuan. Yang kita keluar Allah minta 2.5% saja. Tapi yang ada kat tangan kita 9,750, insyaAllah di sana ada keberkatan. Sebab zakat ni mana ada tuan-tuan? Kita nak bersihkan harta kita. Kita nak bersihkan jiwa kita, tu maksud zakat. Jadi bila kita keluarkan zakat ni, insya-Allah tuan-tuan, bahkan dia akan membersihkan lagi pintu-pintu rezeki kita. Insya-Allah akan datang keberkatan. Baik, keadaan yang kedua tuan-tuan, orang yang dia ni tak wajib bayar zakat pendapatan. Maknanya mungkin pendapatan dia ni gaji dia rendah. Jadi bila dia kumpulkan pendapatan setahun, ditolak dengan keperluan diri dan tanggungan dia, balance yang ada tu tak cukup nisab. Jadi bagaimana keadaan ni? Orang yang kedua ni dia kena tengok. Sekiranya jumlah pengeluaran KWSP yang dikeluarkan tu dicampur dengan baki setelah tolakan, balance had kifayah tadi, setelah ditolak had kifayah tu cukup nisab, dia kena keluarkan zakat. Tu golongan yang kedua. So maknanya dia kena tengoklah. Dia kena buat taksiran zakat, pendapatan dia setahun, tolak had kifayah dia dan diri dan tanggungan dia selama setahun, tengok balance 15,000. Tapi bila campur dengan pengeluaran KWSP sebanyak 10,000, 15,000 campur 10,000 jadi 25,000. 25,000 dah lebih nisab. Sebab nisab tadi saya dah bagi tahu 18,560. Tinggi dah sebab sekarang ni harga emas makin naik tuan-tuan. Sebab nisab kita tinggi. Ingat lagi dulu zaman 2002, 2004, nisab kita baru 3-4 ribu je, 2,500 je tuan-tuan. Mana waktu tu emas harga rendah, sekarang harga dah tinggi. Sebab nisab ditentukan oleh emas, terutamanya zakat harta ataupun mata wang. Itu situasi yang kedua. Manakala situasi yang ketiga tuan-tuan, orang ni dia tak wajib zakat pendapatan. Sebab apa? Bila kira pendapatan dia setahun, tolak dengan had kifayah ataupun keperluan diri dan tanggungannya, tak cukup nisab. Dan bila dicampur dengan pengeluaran KWSP, campur tu pun tak cukup nisab juga. Jadi orang ni barulah dia terlepas daripada kewajipan zakat. Maka sebab itu, tuan-tuan, saya dah sebut tadi, zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam. Maka kita sebagai orang Islam kena prihatin, kena buat taksiran. Kalau tak tahu ustaz macam mana nak kira ni ustaz, saya tak tahulah 10,000 ni, lepas tu pendapatan pun saya tak pernah nak cek sama ada saya ni wajib tak wajib bayar zakat pendapatan. Yang saya tahu tiap-tiap tahun saya bayar zakat, tapi zakat fitrah itu RM7 je tuan-tuan, kan? Sedangkan kita kadang-kadang melancung sana sini dan sebagainya, tiba-tiba kita kata kita ni tak wajib bayar zakat pendapatan. Duit nak pergi berjalan ada, kan? Melabur saham, tiap-tiap hari, kan? Meniaga macam-macam, dropship dan sebagainya, kan? Tapi tak pernah nak kira zakat atas diri kita. Jangan tuan-tuan, jangan sampai kita ni termasuk dalam golongan
yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ya, surah At-Taubah ayat 34-35. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah ataupun tak nak infak ataupun tak nak zakat, Allah kata bagi tahu khabar gembira kepada mereka. Allah tempelak Allah perli bagi tahu berita gembira, mereka akan dibalas dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas dan perak serta harta benda. Ya, kumpul saham, kumpul perniagaan, kumpul emas perak, kumpul galian kan. Ya, kumpul ternakan, kumpul pertanian, tapi tak nak bayar zakat. Besok harta-harta yang mereka kumpul tu bila tak bayar zakat kat dunia, harta itu emas dan perak untuk unta, lembu, kambing yang mereka bela tu akan menjadi bahan bakar mereka dalam neraka jahanam. Lalu diselar dengan dahi mereka dan rusuk mereka depan belakang, tuan-tuan. Ya, emas yang kita simpan tu dijadikan bahan bakar. Ya, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Allahu akbar, tuan-tuan. Ya, sebab itu tunaikanlah zakat, tuan-tuan. Ya, sebab zakat ni adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dan bersihkan kita daripada azab api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi itu tadi, tuan-tuan, yang saya sebut adalah zakat KWSP bagi mereka yang membuat pengeluaran sebelum umur 55 tahun. Manakala yang kedua, kategori zakat KWSP yang kedua adalah bagi mereka yang telah mencapai umur 55 tahun ataupun yang membuat pilihan 60 tahun. Ya, apabila layak sahaja untuk buat pengeluaran, maka wajiblah mereka menunaikan zakat terhadap pengeluaran tersebut. Ada yang tanya, Ustaz, bila nak keluarkan? Saya dah sebut tadi, tuan-tuan. Ya, walaupun kewajipan zakat kita ni dah tak wajib untuk kita keluarkan selama bertahun-tahun. Sebab apa? Tak ada syarat milik sempurna. Maka apabila telah datang syarat milik sempurna, kita dah boleh keluarkan umur kita 55 tahun ataupun 60 tahun, ya, terus keluarkan. Syaratnya kita dah keluarkan dah duit tu. Ya, maka wajib untuk kita tunaikan zakat. Tak banyak pun, tuan-tuan. Kalau ada 100,000, 2.5% baru 2,500. Ya, ada lagi 99,000. 97,500 yang ada pada tangan kita. Banyak tu, tuan-tuan. Kalau ada 1 juta baru 25,000. Masya-Allah, banyaknya rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, kita pulangkan semula untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang telah bersara, kadang-kadang ada pesara ni, dia ni bekerja lagi. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni bila bersara dia tak boleh nak duduk rumah. Kan, kadang-kadang dia kerja lagi, jadi security guard lah, kadang-kadang jadi penasihat itulah, jadi chairman itulah kan, walaupun dia dah pencen. Ataupun buat bisnes. Jadi dalam masa yang sama, kadang-kadang bila dia bekerja, dibuat caruman oleh majikan walaupun dia dah bersara. Walaupun masih lagi mencarum, tetapi akaun yang dia miliki itu adalah akaun yang milik sempurna. Setiap tahun caruman tersebut dan simpanan tersebut wajib untuk tunai zakat. Yang belum 55 tahun, kenapa tak wajib bayar zakat sebelum keluarkan? Sebab tak ada syarat milik sempurna. KWSP tak benarkan. Bila umur dah 55 tahun, kadang-kadang masih bekerja, tak kiralah kerja kilang ke, kerja syarikat ke, dia bekerja memang syarat akta pekerjaan wajib untuk mencarum KWSP. Tapi bila umur dia dah 55 tahun, dicarum oleh majikan dia, yang tu wajib untuk bayar zakat tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab ada syarat milik sempurna. Jadi saya kira terjawablah segala persoalan berkaitan zakat KWSP. Jadi saya buka untuk baki sebelum kita masuk azan Isyak. Kalau ada soalan mungkin tuan-tuan boleh tanya.
dalam FB Live yang ada ni. Ya, setakat ni saya tengok yang mesej baru seorang, saudara Khusairi Muhammad. Itu pun dia cuma tanya, Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Ya. Ada soalan, saya kira cukuplah sekadar ini. Memandangkan waktu Isyak akan masuk sebentar lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, Ustaz Hadi Hizan yang sudi untuk menjemput saya dan juga barisan pengurusan. Tahniah juga diucapkan di atas inisiatif untuk meneruskan kuliah-kuliah dan juga majlis-majlis ilmu. Moga-moga terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada tuan-tuan yang menonton, jangan lupa untuk menyumbang ke akaun pihak Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang. Moga-moga diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bekalan pahala untuk kita. Dan jangan lupa tuan-tuan, nanti kalau dah keluarkan duit KWSP ataupun mungkin yang dah pernah keluar tapi tak tahu rupanya wajib untuk ditunaikan zakat, tunaikanlah tuan-tuan. Moga-moga Allah memberkati harta kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka lagi dan menambahkan lagi rezeki kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Wallahu alam. Setakat ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.